Apa yang membaca a'udzu? A'udzu ni maknanya apa? Aku aku mohon perlindungan, aku berlindung, kan? Seek refuge. Kita mencari perlindungan. Sebab itu dia sebut, bila seek refuge ni sebut isti'adzah. Isti'adzah. Ini dia punya makna kalimah ni, isti'adzah. Maknanya apa? Isti ni bila ada alif sinta di sini maknanya ada tolab, iaitu mencari. Kita ada satu usaha untuk mendapatkan sesuatu. Iaitu kita nak dapat dengan apa? Nak dapat perlindungan. Dalam kita baca a'udzubillah, dia berbeza sikit. Iaitu dia bukan saja cari perlindungan, tapi ada makna apa? Melarikan diri juga daripada sesuatu. Dua. Sebab itu di sini ada dua partikel dalam a'udzubillah. Bila kita baca a'udzu, huruf pertama yang wujud apa? B. Ada partikel apa? B, ya. Ni haraf disebut kalau dalam kalimah. B. Kemudian digabung dengan siapa? Allah. Billahi. Kemudian selepas ada B, ada satu lagi huruf, sejenis huruf juga, iaitu huruf pula min. Min. Ni partikel juga. Min ni maknanya macam seolah-olah apa? Menghindari. B ni maknanya apa? Mendekati, berlari menuju ke arah itu. Dan ini menghindari daripada hal ni. Hindari daripada apa? Syaitan. Jadi pernah tak kita baca ta'awuz kita pecah macam ni? Sebab tu kita kena fikirkan, sebab kerangka bahasa Arab tu begitu demikian. Dia begitu solid. Dia solid sebenarnya. Jadi a'udzubillah. Jadi B ni li ta'diyah, maksudnya li musahabah juga. Musahabah boleh kata. Lil apa? Musahabah. Lil musahabah ni macam apa? Sahabat apa sahabat? Kita selalu pakai bahasa Melayu. Sahabat apa sahabat? Bila sebut sahabat tu maknanya teman yang rapat, kan? Rapat dengan dia, selalu apa-apa mesti susah mana jauh pun call je, kita pergi tolong lah. Begitu sekali. Jadi ni ilmu sahabah ni menuju kepada siapa ni? Kepada Allah. Inilah yang paling rapat, paling apa? Maha menolong kita lah. Begitu. Dan min ni maknanya apa? Ijtinabah. Min ni kita kata ijtinabah. Apa ijtinabah? Apa ijtinabah? Ijtinabah ni ijtanibu, maknanya apa? Jauhilah, jauh. Jangan dekati. Takrub, la takrabu, kan? Kita kata la takrabu zina, contoh, jangan dekati. Allah kata ijtanibu taghut, jauhi taghut. Maksudnya apa? Jangan cuba hampir pun. Maknanya lebih dahsyat daripada hampir. Dia lebih kuat daripada hampir. Hampir ni kira dekat, kan? Ini maknanya jauh langsung. Jangan ikut langsung walau sikit pun, walaupun berapa persen pun, jangan cuba-cubalah. Itu maksudnya. Jadi kita bila sebut a'udzubillah, pertama maksud a'udzubillah, kita kena usaha. Sebab a'udzubillah ni apa? Ni dimulakan dengan kalimah apa ni? Ini nama dia fi'il. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sekejap, kita ada dakwat. Ni ada. Ada sini. Fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ni maksudnya present continuous tense. Apa makna present? Present ni sekarang. Betul tak? Keadaan yang berlaku sekarang, realiti yang berlaku sekarang ni, kita ada sekarang, dan dia berlaku berterusan. Jadi kita kena buat, bila sebut a'udzubillah, ahli yang menyebut a'udzubillah itu,
Ahli ta'awuz ni, kita lah tu. Ahli yang mencari perlindungan ni, sifat nak cari lindung dia, sifat dia sekali buat ke apa? Sentiasa. Sifat dia tu berdepan dengan realiti mana? Setiap masa. Sekarang. Faham? A'udzubillah. Jadi bila kita sebut a'udzubillah, dia bukan duk relax, sebab dia perbuatan. Kita kena cari sesuatu. Jadi kita kena cari apa? Kita kena cuba cari apa yang boleh kita dekatkan kita kepada Allah. Dan kita kena cari usaha untuk apa yang boleh menjauhkan kita daripada syaitan. Apa yang nak dekatkan kita dengan Allah, dan apa yang menjauhkan kita daripada syaitan? Apa? Ada satu ayat. Ayat berapa saya rasa? Ayat tu kita selalu letak tengah-tengah. Sebab ayat ni ada memiliki dua benda ni. Surah 43 ayat 36 sampai 37. Surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 36 hingga 37. Dia muka surat bagi tahu muka surat apa? 491. Ayat dia menyebut wa may ya'shu. Sekejap an zikrir rahman. Kemudian nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Cuba kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Cuba kita tadabbur ayat ni. Wa makna dia dan. Jangan takut lah. Ni sebenarnya yang tak biasa bahasa Arab pun jangan risau boleh. Imam memanglah kan kelebihan kita rasa, tapi kita jangan risau, kita biasakan je. Kita rasa dia sebenarnya bahasa Arab Quran mudah berbanding dengan bahasa Arab yang lebih khusus untuk kita belajar, contohnya usul-usul yang lebih dalam, fiqhiyah ke, nak jadi mujtahid ni, itu memanglah kita kata susah. Belajar syair-syair ke, nak belajar insya, macam-macam ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi ni. Tetapi kelebihan Quran adalah sebab apa? Quran ni Allah memang cipta sesuai dengan apa? Asas yang manusia perlu tahu je. Allah kan maha bijaksana. Allah ni maha bijaksana dan paling tahu apa yang paling sesuai, manual yang paling kena untuk semua hamba. Dan Allah ni ada diskriminasi ke? Tidak. Kalau itu Allah tidak adil lah. Sedangkan Allah ni al-adil, maha adil. Maha adil maknanya apa? Ada tak orang yang boleh tercicir? Tak akan mungkin makhluk yang dia sayang, dia cipta, dia buat supaya tercicir, dan ada pula orang lain yang boleh maju dengan manual yang dicipta sendiri. Sedangkan dia maha penyayang, dia maha adil. Patutkah Allah buat benda yang menyebabkan ini hak milik khas untuk golongan tertentu? Tidak, untuk semua. Itu kita kena tahu Quran. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Qamar, surah 54 ayat yang ada 4 ayat dalam surah tu. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Cuba remak balik ni, baca surah ni. Ya Allah, Allah memang sayang kita. Surah ni rahmat Allah kepada kita sebenarnya. Surah 54 ayat 17
22, 32 dan 40. Cerita pasal Quran. Cuba muka surat. Kita lepas ni kita baca ayat ni. Saya nak bagi kita confidence sikit. Tengok. Jadi bila kita baca ayat ni, kita akan rasa, ya Allah, Allah ni memang sayang kita. Tapi kita selalu negatif pada Allah. Jadi bila ayat ni menyebabkan kita janganlah, Allah inilah yang paling maha bijaksana untuk memudahkan kita. Untuk apa kita faham petunjuk dia? Allah maha bijaksana untuk bagi kita boleh faham petunjuk dia dengan mudah. Cuba baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Boleh? Fahal mim muddakir. Sekali lagi. Walaqad yassarnal Qur'an Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Muddakir ayat dia macam ni. Ayat dia ringkas je, memang kita mudah ingat. Wa laqad yassarna al Qur'ana. Kemudian lizikri, lizikri. Kemudian fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakirun. Walaqad dan laqad. Laqad ni maknanya apa? Confirm. Macam itulah kita kata. Pasti, sungguh-sungguh, memang benar dah. Kamu tak boleh nafi. Allah kata. Itu maknanya laqad. Pasti benar-benar sungguh-sungguh. Yassarna. Apa yassar? Kita selalu doa. Rabbi yassir. Apa tu? Ya Allah, apa? Yassir. Mudahkanlah aku. Betul? Yassir. Tapi alhamdulillah Allah akui sendiri diri dia. Aku memang mudahkan kamu. Kamu selalu minta pada aku mudah apa? Mudah untuk urusan dunia. Kamu lupa mudahkan ni. Sedangkan aku kata, kami mudahkan Quran untuk kamu. Tapi kamu tak pernah fikir pun. Tapi kamu sering doa mudah untuk apa? Untuk hal dunia memang. Allah pun kabulkan. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk ini. Kan? Tapi tak pernah fikir. Allah sendiri tak perlu kita doa pun. Allah kata dah, Quran aku dah mudahkan untuk kamu. Subhanallah. Malu tak kita sebenarnya dengan Allah ni? Kita doa kat dunia ya, mudah kan selalu. Rabbi Yasir, kita nampak untuk ini, untuk urusan ini. Ni tak payah doa, Allah kata kami mudahkan Quran untuk kamu. Tapi Allah tanya, untuk apa? Lizikri, untuk kamu dapat pelajaran, untuk kamu boleh ingat dengan mudah. Kamu dapat petunjuk dengan mudah. Fahal min muddakir. Ni masalah. Okey? Mana? Muddakir. Muddakirin okey. Fahal min muddakir. Jadi Allah tanya ni, kemudian jadi di sini dah soalan dia. Ni rangkap pertama ayat ni kita baca. Kami dah mudahkan Quran. Memang pasti Quran memang mudah sebenarnya. Untuk kamu ambil pelajaran Quran memang mudah. Kemudian dia ada halangan. Sebab tu halangan ni Allah mulakan dengan soalan. Allah suruh sekarang ni kamu tanya diri kamu. Jadi Allah tanya, tapi masalahnya fahal min muddakir, siapa yang nak belajar? Itu je. Siapa yang nak muddakir, sungguh-sungguh ambil berat. Muddakir ni perkataan yang ada takalluf, ada bebanan yang kena ambil berat. Siapa yang sungguh-sungguh nak ambil berat? Itu je masalah ni, kita tak ambil berat selama ni. Kita ambil berat urusan yang lain, tapi kita tinggalkan urusan ni, sedangkan ini sekejap mudah. Itulah kehebatan Quran, beza. Ni ayat. Dan Allah ulang berapa kali? 4 kali. Dalam surah yang sama 4 kali Allah ulang. Falaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Jadi ini problem siapa sebenarnya? Kita yang bermasalah. Bukan Quran itu. Jadi kita kena muhasabah diri kita.
maka kita kena bersemangat. Bersemangat dalam, sebab kita tak nak belajar banyak-banyak lah. Dalam waktu yang lewat ini kita tak mampu nak capai semua. Kata Imam Syafi'i apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh dah nak dapat satu Quran ni dah, tapi jangan tinggal semua. Apa? Kita belajar auzubillah sikit je. Kalimah sikit je cukup lah. Dapat hari ni tadabbur berapa ayat je, cukup lah. Tapi ayat ni kita ambil perhatian sungguh-sungguh, cuba ingat betul-betul. Itu pun dah cukup memadai untuk kita. Okey. Jadi sekarang ni kita masuk ayat ni. Boleh semangat lah. Sarah. Jadi sekarang dalam ayat ni, cuba kita terjemah. Waman, wa maknanya dan. Man maksudnya sesiapa saja. Itu makna dia. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah baca tadi ayat ni? Dah Okey, kita tak nak buang masa sangat. Okey, waman, man ni maknanya sesiapa saja. Tak kiralah dia orang yang berilmu ke, sedia berilmu, dia belajar banyak-banyak, dia digelar ulama apa ke, tapi tiada jaminan untuk dia selamat. Itu maksud dia. Man ni maknanya dia cerita pasal siapa saja, umum. Tak ada jaminan siapa pun. Hatta orang yang mengajar ke, yang dilihat, wah dipandang ni ada ilmu, tapi dia tak ada jaminan selamat pun. Itu maksud man. Jadi siapa yang ya'shu an zikrir rahman, yang ya'shu maknanya dia berpaling. Dia tidak mempedulikan tentang peringatan daripada Ar-Rahman. Apa dia peringatan Ar-Rahman? Al-Quran lah. Di sini di makna dia zikrul rahman, Allah tak sebut. Sebab apa? Kenapa Allah tak sebut? Wa may ya'shu an zikrullah, ataupun wa may ya'shu an al-Quran, anil Quran. Kenapa? Kenapa tak sebut Quran? Kita fikir tak? Wa may ya'shu anil Quran ke kan? Bila dipecahkan lebih lagi, disebut dia punya sifat dia, dan ada dalam tu nak menggambarkan satu apa lagi? Contohlah kita makan sesuatu lah kan. Kita tak nak makan yang macam tu, kita nak tengok apa dalam tu, kita pun buka inti dia tengok. Wah, lagi rasa apa? Ataupun kita pergi dapur tengok chef tu masak, lagi rasa tak? Berbeza sikit. Dia Allah buka dengan nama dia. Nama dia apa ni? Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah, yang orang yang cintakan kita, contohnya dia bagi ingat kat kita. Sama tak dengan orang yang kita tak kenal pun bagi peringatan, dengan orang yang memang cinta sayang kita, kita tengok dia bagi ingat kita, mesti dia lagi dahsyat ingat dia sungguh-sungguh diberikan. Jadi siapa yang berpaling daripada peringatan Allah yang Maha Pemurah, sayang sangat ni kat kita ni, apa dia? Nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan qayyid. Qayyid ni maksudnya apa? Qayyid ni maksudnya memperkuatkan. Untuk dia syaitan, lebih kurang macam tu. Syaitan menggenggam dia lah. Syaitan ni dah pegang dia sungguh-sungguh. Kami akan adakan di sisi dia ni syaitan. Nampak ni? Sedangkan apa? Kita tadi doa minta ijtinabah, jauh daripada syaitan. Betul? Tapi masalahnya, kita praktik tak doa yang kita ni? Sebab ini kita kata perbuatan yang kena dilakukan. Tapi masalahnya kita cuma hanya lafaz. Tapi dari makna dan amal ni kita tak buat pun. Sedangkan jelas, ada tak dalam doa ni dua-dua ni? Masuk mohon perlindungan. Ada. Dalam ni ada apa? Syarat dia, kalau kita balikkan apa? Jadi siapa yang tak nak dikuatkan dekat dengan syaitan, sedangkan kita minta jauh. Dan siapa yang bersahabat dekat dengan Allah, jangan apa? Lupakan Quran, jangan paling daripada Quran. Itu je. Jadi sifir dia sekarang mudah je. Bila kita sebut ta'awuz, nak dekat dengan Allah, apa dia? Kalamullah. Al-Quran itu sendiri. Dan automatically secara tak langsung apa dia? Syaitan akan jauh daripada kita. Dari banyak sudut lah. Inilah. Dan bukan saja itu, ada dua kesan yang besar. Pertama, syaitan akan berkuasa kepada kita. Mudah diperdaya oleh syaitan, mudah ditipu. Dan yang kedua, fahuwa lahu qarin. Syaitan juga akan jadi penasihat yang kekal. Qarin ni maknanya penasihat yang sejati ya. Qarin ni kita tahu kan qarin. Jadi kita selalu sebut qarin. Bila kita ingat qarin, bab yang mana?
bab saka, bab yang tu yang tak ada kena-mengena. Sedangkan Qorin ni, siapa yang tak peduli Quran, Qorin tu sentiasa ada. Qorin yang mana? Qorin yang lagi bahaya, yang menyebabkan dia cinta dunia tu. Dia nampak yang ada hantu tu, tapi tak nampak yang dia pun hantu. Qorin yang sifati tu tak nampak. Bila dia lupakan Quran, sama. Itu permainan dia. Nampak tak? Kadang-kadang akhirnya benda yang remeh menjadi besar, benda yang besar sebenarnya jadi remeh-remeh. Kita tak pedulikan hal yang macam ni, yang lebih dalam, tapi kita tak peduli yang hal-hal yang begitulah. Jadi inilah masalah dia. Nampak tak ayat ni? Surah berapa? Sebab tu surah ni nama surah apa? Zukhruf. Zukhruf maknanya perhiasan. Itulah sifat dunia. Dunia sendiri telah memang boleh perdayakan manusia. Itu dunia sendiri begitu. Apatah lagi ditambah dengan satu lagi, iaitu syaitan yang menggunakan dunia ni pula untuk menguatkan dia punya modus operandi dia, memperdayakan manusia. Lagilah dahsyat. Ya, Haji? Yang syu tu boleh tak kata menjauhkan diri? Boleh lah. Menjauhkan diri. Sama dengan ayat ni. Siapa yang menjauhkan diri daripada peringatan Allah, sedangkan sepatutnya kita kena dekatkan diri. Kan? Dilawan dia. Ni dekat ini, usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan Quran. Yang ni pula, bila jauhkan diri daripada Quran, kita sedang berusaha menjauhkan diri kita daripada Allah. Dan apa yang akan dekat dengan kita? Syaitan akan dekat dengan kita. Bukan dalam bentuk hantu ke, tiba-tiba ada hantu, ni sebab tak baca Quran. Bukan. Tapi apa? Kita hidup lupakan Allah. Hati kita tidak dekat dengan Allah. Yang ni, kita susah nak ingat hal-hal akhirat ni. Mungkin ingat tapi dalam keadaan apa? Sambil lewa je lah. Gitu. Jelas ayat ni? Ini a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila di dunia kita telah diperdayakan oleh syaitan, apa makna syaitan ni? Syaitan ni juga makna dia pun menakutkan juga. Apa makna syaitan? Syaitan daripada perkataan syatanan, syatana. Syatana, iaitu apa makna dia? Makna dia jauh, ba'uda anil al-khair. Banyak juga definisi lain yang panjang-panjang, tapi saya biar sikit je. Ba'uda anil khair. Bila sebut syaitan, maksudnya jauh daripada kebenaran. Makna dia juga satu lagi, membantah. Syaitan ni makna lain-lain, maknanya membantah. Makna juga gelap. Semua sesuatu yang begitulah, sesuatu yang buruk-buruk makna. Itu syaitan. Makna istilah dia ni, iaitu jauh daripada kebaikan. Itu maksud syaitan. Jadi siapa yang jauh daripada peringatan Allah, maka dia jauh daripada apa? Kebaikan. Siapa yang jauh daripada Quran, dia jauh daripada kebaikan. Wal-iyazubillah. Sebenarnya, walaupun dia rasa dia baik, dia buat apa semua haram ke, dia langgar, tapi semuanya lepas je. Dia menipu pun okey je. Sedangkan Allah kata apa? Sebenarnya dia jauh daripada kebaikan. Cuma dia ditipu oleh syaitan. Okey. Jadi dalam Quran kita tengok salah satu tipu daya syaitan, yang ni lah. Cuba sambung ayat ni, surah Hud 3 ayat 37. Apa syaitan akan buat? Cuba tengok surah tu. Apa dia kata? Sambung. Wa innahu la, apa dia kata? La yasuddunahum. Anis as-sabili, wayah sabuna, ramai, annahum
muhtaduna. Wa innahu la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtaduna. Okey, tengok ayat ni. Dan sesungguhnya hum ke hum? Hum kan? Hum sebab ada ramai. Wa innahum hum ni merujuk pada syaitan-syaitan itu. Jadi kita boleh terjemah macam ni lah. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu pasti lah mereka yasudduna, sentiasa akan yasuddu. Apa sadda? Yasuddu ni dari perkataan sadda. Kita selalu doa surah Yasin ada. Apa dia? Wa ja'alna min baini aydihim. Tu sadda, sadda lain sikit. Yasuddu ni juga lebih kurang mana tu? Sad ni maknanya apa? Menghalang. Jadi benar-benar mereka sungguh-sungguh akan menghalang mereka. Mereka ni merujuk pada orang-orang yang jauh tadi. Di sini man menunjukkan orang seorang. Sebab apa? Dia rujuk kepada setiap orang tu masing-masing ada problem. Tapi sebenarnya yang masuk dia apa? Semua ramai. Sebab tu dia buka di sini. Apa dia? Dan semuanya syaitan-syaitan itu benar-benar mereka sentiasa akan halang orang-orang ini, semua manusia. Ini menunjukkan semua manusia. Hatta para nabi sekalipun syaitan akan cuba halang, tapi tak berjaya. Sebab apa? Mereka Allah jaga, maksum. Dan halang daripada apa? Anis sabil, halang daripada jalan ini. Apa jalan ni? Jalan apa? Okay, ada alif lam. Ni jalan yang khusus. Apa? Iaitu jalan Allah ni. Jalan ni. Kalau jalan ni, jari kita tengok ayat dia depan ni. Jalan apa? Jalan ni ada satu saja. Jalan ni ada satu je. Tapi jalan syaitan ada banyak. Kita tengok nanti Nabi buat garisan nanti. Alas sekali kita buka ayat tu. Itulah dimasukkan jalan ni. Jadi mereka akan halang manusia daripada jalan, iaitu jalan Allah. Saudara ringkas kita kata jalan Allah dan Rasul berpandukan peringatan ini, iaitu Quran. Jadi syaitan yang akan halang semua kita daripada tahu jalan yang betul. Jalan yang betul Allah dah beritahu. Kat mana? Allah akan sayang kita, Allah beritahu dalam Al-Quran. Itulah jalan dia. Wa yahsabu, jadi syaitan akan halang daripada jalan dalam keadaan dalam keadaan yahsabu, mereka sangka, mereka ingat, mereka kira bahawasanya mereka muhtaduna, apa? Telah mendapat orang-orang yang berada di atas petunjuk. Ya, syaitan akan buat manusia demikian. Jadi dia rasa okey je lah. Dia rasa okey je. Tapi dia tak tahu. Sebab apa? Bila manusia rasa tak okey? Bila Abu Jahal rasa yang dia tak okey? Bila Umar, Abu Bakar, Ali, Uthman ni rasa rupa-rupanya mereka ni tak okey? Bila? Para sahabat semua dulu di hidup zaman jahiliah kan? Bila yang mereka rasa mereka tak okey? Bila? Umar saya nak tentang Nabi, hampir bunuh Nabi. Bila yang dia rasa dia rupanya tak sihat, tak okey rupanya? Bila datang apa? Umar bila datang apa? Bila datang Quran. Surah apa? Taha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Dia dengar ayat tu. Taha, kami tak turunkan Quran kepada engkau wahai manusia supaya engkau jadi menyusahkan kau. Quran ni bukan nak susahkan kamu. Kenapa kamu tak nak ikut ni? Kemudian illa tazkiratan liman yakhsha. Tapi Quran ni hanyalah tazkirah, peringatan daripada Allah yang sayang kamu. Tapi hanya dapat pada orang yang benar-benar takut saat kematian dia. Orang yang ni. Maka ketika itulah bila Quran datang baru kita rasa kita ni salah. Bila kita belajar wahyu, belajar sunnah, belajar Quran, belajar hadis, faham, baru kita tahu ya Allah, ini amalan saya salah. Rupanya ini salah, rupanya banyak yang salah. Tapi syaitan akan halang supaya kita tahu jalan tu. Sebab tu dia tak nak kita tahu jalan ni. Jangan faham Quran, tak payah faham, tak payah faham. Baca cukuplah. Nanti kamu tahu banyak kamu salah, nanti memberi peluang kepada kamu, Allah ampunkan dosa kamu dan kamu dapat masuk syurga. Aku nak kamu masuk neraka. Itu kerja syaitan.
Jadi dia halang kita jangan belajar Quran lah. Faham tak? Ini kerja dia. Jadi tapi dia tak naklah halang secara apa? Nampak. Secara terang-terangan. Dia akan guna helah yang cukup licik. Kan? Sebab tu dia kata apa? Dan mereka sangka mereka elok dah dapat petunjuk. Itulah keadaan dia. Ya, nampak? Surah apa tadi? Surah Taha tu itu salah satu dalil. Surah 20 ayat 1 hingga 3. Bacakan surah tu. Ini Umar yang hatinya kita kata keras lah ketika awal, tapi terus lembut. Kenapa? Walaupun keras tu dia ada khasyah. Sekeras-keras batu tu pun boleh pecah bila ada air yang berterusan mengalir pada dia. Demikianlah sifat hati manusia sebenarnya. Baik,